Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Belgium menentang Rusia dalam pusingan Euro 2020, yang mana Belgium menang 3-0 hasil jaringan daripada Lukaku 2, manakala satu lagi dijaringkan oleh Thomas Meunier. Okey, dalam perlawanan ni saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Belgium. Apa yang saya suka tentang pasukan Belgium dan juga apa kelebihan pasukan Belgium sehingga mereka berjaya menang. Okey, yang pertama adalah mereka ketika menyerang, mereka menggunakan formation 3-4-3, yang mana mereka menggunakan wingback, iaitu di bahagian kiri adalah Thorgan Hazard dan di bahagian kanan adalah Castagne sebelum digantikan dengan Thomas Meunier disebabkan kecederaan. Manakala untuk bahagian wing kiri dan juga wing kanan ataupun penyerang kiri dan penyerang kanan adalah Dries Mertens, manakala penyerang kiri adalah Yannick Carrasco. Yang mana jika kita lihat ketika Belgium menyerang, mereka akan cuba meletakkan di bahagian kanan dan di bahagian kiri untuk berada dalam posisi yang terlalu luas ataupun wide orang kata, berada di hujung padang. Manakala untuk bahagian penyerang kanan dan juga penyerang kiri, mereka akan masuk lebih ke dalam ke bahagian pertahanan Rusia untuk lebih dekat dengan target man, iaitu Romelu Lukaku. Yang mana ini membolehkan Belgium untuk mencipta gerakan-gerakan yang menarik di bahagian tengah sebelum mereka change side, sama ada mereka ingin mengubah arah serangan ke bahagian kanan ataupun mereka akan mengubah arah serangan ke bahagian kiri. Sebab apa? Sebab mereka dah ada wingback yang telah stay terlalu wide di dalam padang, iaitu Meunier di bahagian kanan dan juga Hazard di bahagian kiri. Yang mana apabila bola dapat dekat Hazard ataupun dekat Meunier, mereka akan cuba untuk melakukan ataupun untuk supply bola ke dalam kotak penalti, mencari target man mereka iaitu Lukaku, ataupun mereka akan cuba untuk build up gameplay dengan penyerang kanan ataupun kiri mereka iaitu Carrasco ataupun Mertens untuk melakukan overlapping sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, ataupun mereka akan cuba untuk penetrate bahagian tengah Rusia dengan bermain short passing serta dibantu di bahagian midfield oleh Tielemans dan juga oleh De Donker. Jadi itu yang saya suka ketika Belgium menyerang. Mereka menggunakan 3-4-3 dan mereka memastikan yang ada player stay wide dan ada player yang akan go deeper di bahagian pertahanan lawan. Jadi ini menyebabkan pasukan lawan gagal untuk mengenal pasti pemain-pemain mana yang mereka perlu jaga, pemain-pemain mana yang mereka perlu marking. Bahkan jika pemain pasukan lawan ingin mengecikkan ataupun ingin menutup segala ruang yang ada, ingin terlalu compact, tetapi tak boleh. Sebab apa? Sebab player Belgium ada yang stay wide. Tetapi kalau Rusia nak main dengan wide pula, mereka tak boleh juga. Sebab apa? Sebab ada pemain Belgium yang duduk terlampau deep ke dalam ke bahagian pertahanan Rusia. Jadi Rusia buntu macam mana mereka nak tutup ruang-ruang kosong ataupun untuk marking player-player Belgium ni ketika player Belgium pegang bola dan menyerang pasukan Rusia. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka adalah transition ketika Belgium diserang ataupun ketika Belgium bertahan, yang mana formation akan berubah menjadi 5-2-3, yang mana Thorgan Hazard dan Meunier tadi bermain sebagai wingback. Mereka akan membentuk kepada bahagian pertahanan menjadi 5, iaitu mereka cepat ubah transisi dan bermain secara 5 pertahanan ketika mereka diserang. Yang mana perubahan daripada 3 defend, 3 centre back kepada 5 defend yang dilakukan oleh Belgium ketika bertahan adalah sangat-sangat laju. Yang mana mereka membina shape 5 defend tu memang laju gila. Bentuk 5 defend tu memang sangat-sangat pantas, yang menyebabkan Rusia tak boleh nak buat fast attacking ataupun counter attack. Sebab apa? Sebab player Belgium ni dengan cepatnya membentuk shape 5 defend tu dengan sangat-sangat pantas. Jadi bila shape ataupun binaan ataupun bentuk 5 defend yang dibina oleh Belgium ni sangat laju, maka pemain-pemain Belgium di bahagian pertahanan akan lebih cepat untuk compact, akan lebih cepat untuk tutup space-space ruang kosong yang ada, yang membolehkan Rusia untuk masuk ataupun penetrate di bahagian pertahanan mereka. Jadi disebabkan kelajuan dan juga kepantasan mereka untuk bina 5 pertahanan di bahagian pertahanan ketika mereka bertahan, menyebabkan Belgium dengan mudahnya mematahkan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Rusia. Bahkan ketika bertahan juga 3 defender ataupun centre back iaitu Denayer, Vertonghen dan juga Edouard, yang mana Edouard akan bantu Hazard di bahagian kiri untuk support pertahanan kiri, manakala Vertonghen Edouard akan support Meunier di bahagian kanan untuk menutup
asakan daripada Rusia di bahagian kanan. Itu yang saya suka tentang bentuk formation ketika Belgium bertahan. Bahkan di bahagian midfield mereka staykan Tielemans dan juga De Donker untuk menutup bahagian tengah Rusia daripada Rusia cuba untuk masuk ke bahagian tengah. Jadi ketika bertahan, Tielemans dan juga De Donker akan menjadi defensive midfielder, dan ketika menyerang, De Donker dan juga Tielemans akan menjadi orang yang attack ataupun membantu bahagian serangan, yang menjadi penghubung. Dan apa yang menarik ketika Belgium bertahan, mereka memastikan yang 3 penyerang mereka akan stay di hadapan. Sebab apa? Sebab bila mereka bertahan dan mereka berjaya rampas bola daripada pemain-pemain Belgium, pemain-pemain Rusia, maka mereka akan boleh lakukan counter attack dengan cepat, sebab mereka punya transition, punya perubahan tu memang sangat-sangat laju. Daripada defending to attacking, daripada attacking to defending, memang sangat-sangat laju mereka punya transition. Itu yang saya suka tentang Belgium yang kedua. Yang ketiga yang saya suka tentang Belgium adalah tentang Lukaku. Yang mana Lukaku memang adalah seorang player penyerang yang boleh dikatakan sebagai the beast, yang mana memang adalah seorang monster, yang mana beliau adalah seorang player yang boleh dikatakan penyerang terbaik dunia. Pada peluang semalam, daripada segi fizikal, memang player-player Rusia kalah. Tak boleh nak marking Lukaku dengan one-on-one. Bahkan ketika Lukaku pegang bola, speed pun, daripada segi agility, Lukaku tetap menang. Salah satu cara untuk jatuhkan Lukaku adalah dengan tackle ataupun clean tackle ataupun back tackle lah kan. Sama ada tackle kaki ataupun tackle bola. Itu salah satu cara untuk jatuhkan Lukaku. Tetapi gol kedua Lukaku dan gol ketiga Belgium tu, memang kita nampak yang Lukaku punya fizikal ni memang berjaya mengalahkan pasukan Belgium, mengalahkan pemain-pemain fizikal pasukan Rusia. Dan yang terakhir yang saya suka tentang Belgium adalah mengenai pertahanan mereka, iaitu di bahagian centre back Jonathan Denayer. Yang mana Denayer ni adalah orang yang lead bahagian pertahanan Belgium dengan sangat-sangat baik. Dia yang menstrukturkan bahagian pertahanan Belgium dengan baik, dan beliau juga yang memberi arahan kepada barisan pertahanan untuk cepat-cepat cover ruang-ruang kosong yang ada. Bahkan daripada segi interception pun Denayer adalah orang yang baik. Daripada segi pembacaan game juga Denayer adalah orang yang baik, yang mana Roberto Martinez meletakkan Denayer adalah orang yang terakhir di belakang Alderweireld dan juga Vertonghen untuk menjadi last man untuk pasukan Belgium. Itu yang saya suka tentang pasukan Belgium. Secara rumusannya, Belgium ni ketika menyerang mereka mempunyai transition yang sangat cepat dan memang pandai. Mereka stay wide dan juga bahagian hadapan go deeper di bahagian pertahanan Rusia. Dan ketika bertahan, mereka sangat-sangat cepat untuk cover balik mistake mereka dan ruang-ruang kosong yang ada, yang membolehkan Rusia tak boleh nak masuk langsung ke pertahanan ke kotak penalti Belgium. Okey, untuk Rusia pula, apa yang menjadi masalah? Yang pertama, saya nampak Rusia kemungkinan besar mempunyai masalah daripada segi fitness pemain dan juga kecederaan, yang mana untuk first half saja mereka telah melakukan 2 hingga ke 3 pertukaran. Jadi benda tu sedikit sebanyak merencatkan taktikal Rusia, dan corak permainan Rusia pula senang dibaca dan senang untuk Belgium patahkan, sebab Belgium punya disiplin, Belgium punya compactness lagi laju untuk close space dan sebagainya, menyebabkan Rusia tak boleh nak buat game langsung pada peluang semalam. Kalau kita lihat kepada ball position pun, memang Belgium kuasai game semalam dengan 69% tak silap saya. Jadi memang terbaik Belgium. Jadi secara rumusannya, memang semalam Belgium kuasai gila game, memang nampak beza kan. Jadi bagi saya man of the match adalah Romelu Lukaku, dan benda yang menyebabkan Belgium berjaya menang adalah 2 central midfield mereka, iaitu De Donker dan juga Yuri Tielemans, yang mana mereka berdua ni memang memainkan peranan yang penting ketika bertahan dan juga ketika menyerang. Kalau mereka berdua ni tak buat something di bahagian midfield, maka Belgium tak boleh nak bertahan, Belgium tak boleh nak menyerang. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.